lebih indah daripada itu. Saya tahu hari ini kalian semua mengharapkan Dokter Dia untuk mengajar. Tapi beliau tidak bisa hadir karena ada halangan. Bukunya kebalik. Abi ingin menjadi wali nikah kamu. Kenapa saya, Pak? Karena setiap kali aku selesai sholat istihara, yang muncul selalu wajah kamu. Kamu tahu nggak, Dokter Alif itu paling nggak suka nyetir. Aku mau nanyain sesuatu yang penting. Dan jawaban kamu sangat berharga buat aku. Kamu masih cinta sama dia? Mas nggak percaya sama Fisya? Jawab pertanyaan saya! Cinta kasih yang kau beri. Dari hasil pemeriksaan kami, Buatku sungguh Dek Fisya mengalami multiple sclerosis. Biasanya dalam kasus-kasus seperti ini, pasien mengalami koma berkepanjangan. Bahkan bisa jadi terjadi lumpuh total. Salamku untukmu selalu. Wahai kau calon imamku. Berjanji Mungkin cinta kita nggak seteguh Baginda Ali dan Bunda Fatimah. selamanya. Berdua Atau seindah Nabi Yusuf dan Putri Zulaika. Cukup jadi Alif dan Fisya aja. Tapi aku pengen cinta kita sampai ke surga. Assalamualaikum, imamku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Muhammad Farizmi bin Tengku Baharum. InsyaAllah pada hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua mengenai sebuah filem yang berjudul Assalamualaikum Calon Imam karya Findo Purnavo. Filem ini mula ditayang pada tahun 2018. Oleh itu, sedikit sebanyak saya ingin kongsikan kepada anda semua mengenai latar belakang filem ini dari segi sinopsis, nilai atau pengajaran, kelebihan dari filem ini, rekomendasi dan lakon layar dari filem. Sinopsis daripada filem ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Nafisha atau dikenali sebagai Fisya. Pada zaman kanak-kanak, dia mengalami trauma kerana ditinggalkan ayahnya dan menyukarkan Fisya untuk mempercayai lelaki. Tetapi sejak kecil, Fisya dia mempunyai perasaan terhadap jirannya iaitu Jidan. Dia sentiasa berharap agar suatu hari nanti Jidan melamarnya. Sebaliknya, Jidan melamar kakaknya iaitu Salsha. Setelah mendapat tahu berita ini, Fisya sangat sakit hati dan tidak mahu berkata apa-apa dan berdiam diri sahaja. Fisya tahu dia tidak mungkin menyakitkan kakaknya sendiri dengan merampas Jidan dari Salsha. Pada suatu hari, Fisya secara tidak sengaja bertemu dengan Alif dalam satu kemalangan sewaktu Fisya hendak ke kampusnya. Fisya cuba menyelamat seorang gadis kecil yang terlibat dalam kemalangan tersebut. Namun, Alif yang ternyata seorang doktor cuba mengambil alih niat baik Fisya tersebut. Tanpa Fisya sedar, telefon bimbitnya dibawa oleh Alif sewaktu dalam perjalanan ke hospital untuk membawa mangsa tersebut. Sikap dingin Dr. Alif terhadap Fisya menyebabkan Fisya berharap tidak mahu lagi bertemu dengan Alif. Suka tidak suka, pertemuan mereka tidak boleh dielakkan. Lebih-lebih lagi apabila Fisya mendapat tahu bahawa Dr. Alif merupakan salah seorang pensyarah ganti di kampusnya. Pertemuan berkali-kali menyebabkan Dr. Alif jatuh cinta kepada Nafisha. Namun dia tidak menyatakan perasaannya itu kepada Fisya kerana dia tahu bahawa Fisya masih lagi sayangkan Jidan. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit tenat, ayah Fisya memberitahu bahawa Dr. Alif telah datang meminang Fisya dan Fisya berada dalam dilema. Patutkah dia menerima Dr. Alif demi kebahagiaan ayahnya atau menyimpan perasaan cintanya terhadap Jidan yang dipendam selama ini. Dalam filem ini terdapat nilai pengajaran yang boleh saya kongsikan kepada anda semua, antaranya iaitu nilai ketaatan kepada Tuhan. Sebagai contoh, Fisya berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Taala. Seterusnya nilai berkaitan dengan nilai prihatin. Sebagai contoh, Dr. Alif dan Fisya
telah menolong seorang pelajar perempuan yang mengalami kemalangan sewaktu mereka berdua melalui jalan yang sama. Kelebihan dari filem ini dapat saya kongsikan kepada anda semua, iaitu filem ini dapat mengajar kita untuk mencintai Allah Subhanahu Taala. Selain itu dapat mengajar kita erti keikhlasan. Selain itu dapat mengajar kita erti kesabaran dan dapat mengajar kita erti kekeluargaan. Akhir sekali daripada saya, pada pandangan saya, filem ini amat tepat dipilih untuk tontonan umum kerana filem ini banyak menerapkan unsur keagamaan yang boleh mengelakkan remaja sekarang terjebak dalam percintaan yang melanggar syariat Islam. Dan filem ini juga mampu mempengaruhi remaja kini untuk mengikut syariat Islam dalam berikhtilat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.